Oh ibu, kau disiram bayu pagi, kehilangan terasa kini dan kesepian. Dan aku bagai purnama gerhana di ibarat lautan kering, tiada tempat ku layarkan hasratku ini, hasratku ini. Tuhan yang Esa, ampuni dosa ibu, tempatkan mereka di antara kekasihmu. Di saat ini ku teruskan jua tanpa ibu. Macam tu lah sikit, macam tu lah. Dulu. Sekarang suara dah pecah, macam tu lah. Jadi kalau ikut tu, sayanglah mak ayah kita kan. Sayang Nabi. Ada satu lagu nasyid. Hari ni saya terasa nak share. Susah nak tengok Samsul Bat nyanyi ni. Hari ni aku nyanyi nasyid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara yang bahagia Cikgu Haji Razli bin Rais, juga Tuan Haji Safwan, orang Kuwait pula, orang kuat, PIBG, saku yang dipertua, guru penolong kanan, guru kanan mata pelajaran ataupun kebit kedang, ketua bidang. Seterusnya guru-guru yang dikasihi sekalian, kelihatannya guru lelaki semakin pupus, tapi lelaki yang terpilih yang ada, guru-guru pun nampaknya sibuk daripada tadi saya perhatikan. Dan seterusnya para pelajar yang dikasihi sekalian, saya datang dari Negeri Sembilan. Bak kata orang, kata adat, banyak kiasan ditunjuk dia, tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak dirondongkan. Dan saya mengucapkan rasa terima kasih kerana sekolah ini sekali lagi mengundang saya hadir setelah sekian lama saya tidak datang kemari. Saya tak ingat kalau sebut nama, rengit, saya tak berpesan. Bila dah masuk kawasan, ini dah datang dah dulu kan. Dan tadi saya nampak semua berharap tadi dengan penuh kesungguhan. Ada yang mungut, dengan guru-guru pun ada yang terbabit kan. Cuba jangan menyampuk kan? Dan saya rasa gembira lah hari ini, yang mana kita bercerita tentang sambutan yang paling hebat sekali tentang seorang manusia yang hebat, iaitu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya dengar nasyid tadi, saya pun tak tahu nak angguk ke, nak geleng ke, angkat kaki kiri kanan. Yang menyanyi tu macam marah pun ada kan?
Tapi saya beritahu dengan Cikgu Razli tadi, saya kata okey dah, nasyid okey. Yang pukul percussion steady. Tapi yang penyanyi dia tu diksi sebutan nak jelas lagi. Itu dia macam tergesa-gesa menyebut perkataan, dia jadi mumble. Sebab saya dulu sama pernah juga nasyid. Tapi saya seangkatan dengan senior saya setahun. Saya sama dengan Dr. Ashraf Wajdi, saya sama dengan arwah Saleh Deril, kumpulan Brothers. Tapi dulu kumpulan nasyid kami namanya Sautul Jihad. Sautul Jihad. Tapi sekolah biasa je, Semak Labu dulu. Jadi tim nasyid kita orang masa tu dapat masuk final negeri, pergi kebangsaan. Masa tu satu-satunya tim yang pakai kompang nasyid. Yang lain dah pakai muzik, dah pakai piano, dah pakai gitar pun ada. Kita orang je pakai kompang current. Sebab terkeluar wayar dia tu kan. Tu kompang current lah tu. Dan alhamdulillah kami kalah di kebangsaan, macam tu lah. Tapi minat lah nasyid kan, minat lah. Bagus. Teruskan usaha kan. Tapi yang sajak mula tadi steady. Dia nampak natural. Sebab dia siap nak terjatuh tadi kan, natural lah. Itu dia jadi happening kan. Kan, suara dia steady. Menelusuri, suara kan. Kali dia pun nasyid juga. Aku ingat dia sajak aja, dia nasyid sekali. Bagus, steady. Tahniah diucapkan. Apa nama kumpulan nasyid tadi? Firdaus, Al-Firdaus. Mudah-mudahan syurga. Ustazah kat belakang tu pun cenyak. Baguslah tu. Kalau ikut Nabi, maknanya kita nak jadi baik. Dan kalau ikut nasyid tu, kita nak ikut Nabi, contoh ikutan terbaik. Tapi ada seorang pelajar senior tadi kan, aku rasa tu bukan form 6 tu. Bukan Bukan tu Cikgu Comel namanya. Tak ada lagu Ustaz steady Ustaz. Ustaz mencuri tumpuan. Dulu saya masa masuk pertandingan, bukan pertandingan lah, buat persembahan masuk form 1 dulu. Kita tak tahu nak bawa lagu apa. Setiap tingkatan kena buat persembahan. So kita orang pun tukar je lagu tu. Lagu Exist tu, kumpulan Exist tu, oh ibu kau disiram bayu pagi. Kan tahu tak lagu tu? So kita tukar jadi nasyid. Oh ibu kau disiram bayu pagi, kehilangan terasa kini dan kesepian, dan aku bagai purnama gerhana di ibarat lautan kering, tiada tempat ku layarkan hasratku ini. Tuhan yang Esa, ampuni dosa ibu, tempatkan mereka di antara kekasihmu. Di saat ini ku teruskan jua tanpa ibu. Macam tu lah sikit. Macam tu lah. Dulu. Sekarang suara dah pecah macam tu lah. Jadi kalau ikut tu, sayanglah mak ayah kita kan. Sayang Nabi. Ada satu lagu nasyid. Hari ni saya terasa nak share. Susah nak tengok Samsul Bat nyanyi ni. Hari ni aku nyanyi nasyid. Mana? Cinta kepada Allah, cinta Rasul, cinta ibu bapa, cinta kepada ummah, cinta kepada kecemerlangan. Marilah kita semua cinta 5 perkara. Sayang pertama, kita sayang pada Allah. Cinta pada Allah, jangan buat benda yang Allah tak suka. Allah tak suka kita tinggal solat. Allah tak suka kita lawan cakap mak ayah. Allah tak suka kita lawan cakap cikgu.
Di sekolah, cikgu ibarat ibu bapa kita. Bila cikgu cakap, kita menjawab dekat belakang. Kadang-kadang cikgu tak tanya kita, tapi kita yang jawab. Tak tahu kenapa, berkongsi buah pinggang ke, kan, berkongsi jantung ke, tak tahu. Tapi bila tanya dia, automatik dia bisu, koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, tak tahu kenapa. Kan? Macam tu lah. Jadi cikgu pun tension. Tapi bila cikgu tanya kelas ada apa-apa soalan, semua macam tu. Jadi cikgu menangan, ini faham ke tak faham? Ustazah penuh dengan kelembutan. Jangan buat saya kecewa kelas. Ustazah kan, Ustazah kan baik macam tu. Dia nak tinggi suara pun tak boleh. Kontrol, astagfirullah. Ustazah kan. Kalau ustaz cikgu lelaki senang ke? Cikgu lelaki dia masuk automatik semua senyap. Macam tu ke? Cikgu lelaki dia tak payah guna suara banyak. Cikgu perempuan, apa nak jadi dengan you all? Tolonglah. Maka dia drama sikit cikgu perempuan ni. Lepas tu masuk dalam bilik guru, tak tahulah. Dia cikgu meja lain drama, apa hal? Cerita sikit. Macam tu. Cikgu lelaki dia tension kantin. Cikgu lelaki dia lain. Kan? Tempat biasa kan. Tapi apa pun, saya tengok insya-Allah adik-adik semua boleh berjaya. Dengan satu syarat, pepatah Arab ada menyebut man jadda wajada. Siapa berusaha pasti berjaya. Saya pun sama macam you all semua, iaitu saya pun asal daripada kampung. Saya lahir di kampung Aidedali, Batu Kikir, Jempol, Negeri Sembilan. Lahir kat kampung, bukannya lahir kat bandar, kan? Dan kemudian bila saya dah lahir, saya membesar, saya masuk tadika. Tadika mana? Tadika Kemas, Kampung Datuk Mansur, kampung juga. Kampung Datuk Mansur, Rasah. Kemudian membesar, masuk sekolah kebangsaan Paroi daripada darjah 1, alhamdulillah, sampailah setelah saya sampai ke UPSR. You all ni ada yang UPSR, ada yang tak. Ikut suka hati menteri korang lah, kerja nak buat, kerja tak nak buat, kan? Lepas tu dulu tanya cikgu-cikgu ni, dulu UPSR kejap 5A, lepas tu kejap 4A, kejap 6A, pantai. Tak lama besok macam sekolah Cina 9, 10. Yang sekolah macam UPSRI yang dekat Terengganu kat Kelantan sampai 11A, 12A ada. Tapi jarang dia buatkan liputan sangat. Tapi memang hebat. Saya dulu dengan tak sengaja sekolah kampung, dalam ramai-ramai tu 2 orang dapat 5A, termasuk saya. Jadi bila 2 orang, saya dengan sahabat saya Hanif Osman, kami berdua tak sengaja dapat 5A. Dia memang orang tahu, saya ni orang tak jangka. Main aja kat sekolah, tiba dapat 5A. Lambung, lupa nak sambut. Alhamdulillah, bila dah habis dapat tawaran masuk sekolah asrama penuh, Mak Melabu. Ringkas cerita, SPM. Lepas SPM saya jadi cikgu dulu sekejap. Jadi cikgu, mula jadi cikgu ganti cikgu bersalin. Tinggal 2 minggu lagi dia punya cuti, tak ada orang ganti, saya ganti. Lepas ganti cikgu bersalin, ganti pula jadi cikgu, nama dia Cikgu Kalaimani. Cikgu Kalaimani ni dia khusus naik pangkat, 3 minggu dia tak datang sekolah, saya kena ganti. Dan kemudian saya diserapkan naik pangkat jadi GSTT, Guru Sandaran Tidak Terlatih, dengan gaji 494.50 sen sebab SPM. Kalau STPM 794.50 sen, kan? Masa tu besar sangat, 494.50 sen. Dapat dia gaji, beli barang-barang, bagi mak masak tom yam sepuyuk. Rasa banyak sangat dah duit dulu. Kemudian sampailah tu saya mengajar dekat SRJKC Pehua Seremban. Masa tu sampailah hujung tahun, saya fikir saya tak boleh jadi cikgu. Sebab saya fikir bukan kata cikgu ni tak bagus. Saya tak bagus untuk jadi cikgu. Boleh kira jumlah jenazah yang saya korbankan akibat tak sabar tengok perangai budak-budak. Mampus kau seorang, aku cakap tu kan. Macam tu lah agaknya. Kan? Semuanya mencabar semangat ketuanan Melayu masing-masing. Kan?
Cikgu ni puas, sabar. Ya Allah, kenapalah budak ni ada dalam kelas aku, ya Allah. Dahlah cikgu yang sama jaga netball, cikgu yang sama jaga silat. Tahun ni semangat sikit dia cikgu tu jaga silat sebab dah ada mak kilau. Kan? Cikgu yang sama jaga pengakap, cikgu yang sama jaga kadet remaja sekolah. Kan? Ya Allah, lepas tu marah. Siap hari Jumaat dapat makluman hari Sabtu kena datang sekolah. Kenapa? Tak, hari Jumaat kena datang sekolah. Kenapa? Apa sal? Kan? Itulah dia. Jadi cikgu ni susah. Nampak aja cuti cikgu tu banyak cuti penggal. Cikgu baru nak cuti penggal, cikgu jangan lupa datang mesyuarat kelab staff. Datang balik. Kau datang tak pembagian tugas, tak lama lagi nak pendaftaran. Dah nak pendaftaran balik. Lepas tu datang lah, musibat ni lagi datang. Ya Allah. Masa pendaftaran. Tapi cikgu sabar. Cikgu tetap mengajar you all semua. Tu sebab jangan sakitkan hati cikgu kalau nak berjaya. Dengar saya cakap. Cikgu mengajar you all, kan? Setiap orang yang dapat straight A's SPM, kemudian setiap student yang STPM dapat 3.5 and above, gaji cikgu yang mengajar mereka akan naik RM100 setiap seorang yang dapat semua A. Betul? Tak betul? Kau boleh hangguk. Cikgu tak dapat apa. Janji kau jadi seorang yang berjaya. Saya selalu cakap kat student, kau tengok dekat pintu pagar sekolah tu. Kat pintu pagar sekolah tu, daripada bulan 1 sampai ni bulan 10, berapa banyak bekas pelajar sekolah menengah kebangsaan Tun Sardun masuk balik dalam sekolah ni, jumpa cikgu cakap terima kasih sebab dia dah berjaya. Kalau ada boleh kira dengan jari, silap-silap tak ada. Malahan ada yang masuk jumpa pengetua, jumpa GPK sebab sijil tertinggal, ataupun nak minta pengesahan dia pernah sekolah sini. Selain daripada itu tak ada. Tapi cikgu tetap mengajar kelas, buka muka surat 18. Kamu ni buat apa tu belakang, duduk. Astaghfirullahalazim. Kenapa macam ni? Keluar terus. Wih, cikgu maju, wih, engkau lah. Ada tak cikgu jam tu? Ada. Cikgu sejarah paling kesian. Mana cikgu sejarah? Angkat tangan. Subjek yang paling mencabar. Mana cikgu sejarah? Dah tak mengaku pula dah. Mana cikgu sejarah? Tak, jangan risau, saya tak tanya soalan ya cikgu. Mana? Seorang je cikgu sejarah kat soalan ni. Mana lagi? Itulah jawapannya, khusus. Ada orang yang lelaki lambat pula memberi laluan kepada wanita, belajar daripada sejarah. Tapi untuk makluman semua, saya pengamal undang-undang, saya legal advisor, I'm a qualified lawyer. So whether you like it or not, you have to menguasai, mesti power subjek sejarah baru kau boleh jadi lawyer. Tapi masalahnya subjek sejarah, siapa nama cikgu tadi? Cikgu sejarah tadi. Cikgu apa? Apa pasal sebelah sini bunyi lain, bahan bunyi lain? Cikgu apa namanya? Umin. Cikgu Umin. Nama penuhnya apa? Umi Kalthum. THO S Kalsum. Jawa. Kan? Ya dah. Ngaku Jerman. Cikgu lelaki, cikgu sejarah apa nama? Abidin. Ramai-ramai sangat. Siapa nama dia seorang? Siapa nama? Bukan nama kau, nama cikgu tu apa? Apa dia? Cikgu apa nama cikgu? Samsudin.
Ha? Zaini. Lah, jauh betul. Okey, Cikgu Zaini dengan Cikgu Umi Kalsum mengajar subjek sejarah. Masalah kita bila belajar subjek sejarah ni, penumpuan kita ni saya nak bagi ni rahsia nak bagus subjek sejarah ni. Kebanyakan orang penumpuan subjek sejarah paling lama 20 minit dalam kelas. Paling lama tu. Masuk minit ke 21, pelajar-pelajar dah mula berada pada zaman yang cikgu sedang ajar. Hui, Istana Melaka. Dia nampak Cikgu Umi Kalsum pegang keris macam ni lah. Kan? Sebab kita dah mula menerawang. Tu sebabnya satu perkara tak boleh elak. Saya bagi cara nak bagus subjek sejarah simple je. Malam sebelum kita nak belajar subjek sejarah esok, tolong baca sekali lalu tentang topik yang cikgu akan sambung ajar esok. Baca, memang kita tak faham, baca je. Dan kemudian mana yang tak faham tu kita bulatkan, siap-siap. Besok kita tengok dekat situ, bila sampai kat situ cikgu beritahu apa. Tak faham juga tanya soalan. Cikgu-cikgu ni paling suka kalau student datang jumpa dia. Dalam kelas kalau tanya soalan kadang-kadang tu dia. Ada persoalan, koma satu. Ada apa-apa soalan, pandang orang lain. Seolah-olah soalan tak tuju kat kau. Ataupun kelas apa soalan, kemas barang, dah habis dah, kemas. Kalau kadang-kadang kalau ada yang tanya soalan, kena bahan dengan kawan-kawan. Ada apa soalan? Cikgu, saya ada satu soalan. Tanya soalan siut, ada masalah. Kau bahan dengan kawan-kawan kau. Sedangkan mungkin yang dia tak faham tu sama dengan yang kita tak faham. Dan tak pun masuk pergi dekat bilik guru. Assalamualaikum Cikgu Umi. Cikgu Umi, apa hal? Saya tak tahu. Apa sah? Tak apa. Apa sah ni? Apa sah? Sabar. Kenapa? Saya tak faham. Tak apa, okey. Tak apa. Yang mana kamu tak faham? Cikgu Umi tadi. Semuanya. Masa tu Cikgu Umi, kau belajar apa selama ni? Janganlah kumpulkan semuanya. Matematik tak ada banyak pilihan, kena buat latihan. Begitu juga kalau kita tengok subjek bahasa Inggeris. We never learn English, but we practice English. Dengan nampak cikgu bahasa Inggeris, jangan segan-segan, cakap aja. Walaupun broken arrow, cakap. Yes, no, right, thank you. Why you talking roundabout? Free. Yes, no, right, junction, left, right. No school. Dia kata. Cakap. Betul. We have to rejuvenate ourselves. Otherwise, we harden. Kita kena improve diri kita, meremajakan pemikiran kita. Kalau tidak, kita menyusahkan orang lain. Mana cikgu bahasa Inggeris? Mana cikgu bahasa Inggeris? Oh, cikgu ni. Cikgu seorang, cikgu perempuan tak ada bahasa Inggeris? Mana? Oh, merah tu. Bagus betul. Tunjuk sini, situ, tunjuk sana. Bagus betul. Bagus dia punya keakraban dia. Bagus. Saling tikam menikam. Engkau. Saya anggap cikgu ni lah ketua cikgu bahasa Inggeris ni. Cikgu apa? Hamzah. Cikgu Hamzah. Cikgu teacher apa? Udah. Apa? Ya. Kau menjerit tu melampau tu. Kau jangan aku panggil kau naik atas. Apa? Siapa? Ilya. Julia. Oh. Saya nama pelakon. Lepas tu sana tadi cikgu apa? Isma. Asma. Hasma. Berapa orang dah? 3 orang. Yang lagi khusus. Seorang lagi ada? Okey. Kita ada buat English Day.
Dekat sekolah Smart Labu dulu dia buat every Wednesday is an English day. So pada hari Rabu tak ada siapa pun boleh berbahasa yang lain selain pada bahasa Inggeris. Satu perkataan bukan bahasa Inggeris di kawasan sekolah, denda 50 sen satu perkataan. Itu boleh buat tu. Apa yang berlaku di sekolah Smart Labu pada setiap hari Rabu, senyap sunyi. Tak ada siapa pun bercakap hari tu. Semua pakai bahasa isyarat. Macam tu lah, takut kena denda mongsa. So, insyaAllah, sebenarnya bahasa Inggeris ni kita tak lampau takut. Kita kena cakap pagi-hari. Kan? Kena cuba. Lepas tu banyakkan bahan bacaan bahasa Inggeris. Kena baca. Dan matematik kita tahu dah buat latihan, saya dah beritahu tadi. Dan begitu juga subjek-subjek lain, banyakkan membaca. Okey. Jadi hari ini saya nak bagi penekanan. Kalau kita tengok Nabi kita membuktikan dalam keadaan Nabi kita ni serba kekurangan. Maksudnya Nabi kita ni anak yatim. Nabi kita ni sekejap bawah jagaan datuk dia, sekejap jagaan bawah bapak saudaranya, sekejap dia sendiri, kan? Kemudian bila dia bersendiri, macam mana pun dia sebagai anak yatim, sebagai orang biasa, maknanya orang susah, Nabi telah membuktikan yang Nabi boleh berjaya. Jadi macam tu juga adik-adik yang ada dekat dalam dewan ni, adik-adik sebagai orang yang datang daripada Rengit, datang daripada kampung Parit, macam-macam Parit saya jumpa. Parit Karjo, Parit apa lagi? Parit Tengah, Parit Tepi, Parit Abdul Salam, segala parit ada, kan? Tu masalah korang. Bila aku cakap tu kau sambung berapa banyak lagi. Sambung lagi. Sambung lagi. Aku takkan berhenti sekali kau nak tunggu. Cepat. Itulah attitude bila belajar dengan cikgu. Yang cikgu jadi penat dengan korang. Bila tak tanya sibuk jawab. Bila tanya tak boleh jawab. Macam mana? Okey, sekarang saya ada senarai nama ni yang saya nak tanya ni. Okey, form 5. Abang. Belum sebut nama lagi. Tapi bila tak tanya sibuk jawab, kenapa? Kan? Macam itulah saya dekat Melaka. Senyap pucat muka budak. Kau aku tanya kau tak? Takut. Ya, tapi tak apa. Sebab saya kata sebenarnya masa kita berada dekat sekolah ni, sebab macam Nabi gambarkan dunia ni sementara. Macam tu kat kita ada kat sekolah ni. Dengan keadaan sementara dekat sekolah, kita nak jadi apa? Kita nak jadi apa? Kita nak jadi manusia yang berjaya. Tak ada siapa pun yang keluar pada sekolah nak jadi orang yang gagal. Tak ada siapa. Tanya cikgu-cikgu ni semua. Kau tengok cikgu-cikgu ni pakaiannya. Kau ingat samping tu murah-murah. Nampak ni macam londeh-londeh kan. Mahal tu. Baju Melayu sepasang. Kalau tak 200 tu bukan baju Melayu sepasang, nama kalau cikgu pakai. Sebab kain bukan sikit-sikit masing-masing tu. Tak, cerita. Korang sekarang ni nak beli apa pun minta gamak. Kau tanya cikgu-cikgu tu komitmen bulanan berapa? Saya pernah ni cerita betul-betul lah. Saya buat, nantilah next time lah, tak tahulah. Dulu saya pernah beritahu, kita buat gerak gempur peperiksaan dulu masa mula saya datang sini. Tunjuk slide. Korang dah ada impian tau. Rumah nak rumah macam mana? Kereta nak kereta yang macam mana? Bila tunjuk gambar cikgu yang saya tunjuk dekat student-student dekat sekolah-sekolah ni, tunjuk rumah teres tak nak. Rumah macam ni nak. Tunjuk rumah flat. Taklah. Tunjuk semi-D. Boleh lah. Bukan main. Tunjuk bungalow. Cikgu bahasa Inggeris, tolong betulkan pronunciation saya. Bungalow.
Rumah banglo lah. Rumah sebiji-sebiji. Yang ni okey. Dia kata tu. Dia kata tunjuk pula lagi satu banglo siap swimming pool. Macam ni steady. Dia kata okey. Okey, tak apa dia nak banglo. Saya tunjukkan pula kereta. Saya tunjuk Azia saya tu, tak nak dia. Tak nak Azia, tak nak. Tunjuk kereta Proton lama. Ini atuk saya pun tak pakai dah tau. Dia cakap tu. Okey, tak apa. Saya tunjuk Saga biasa. Saga yang Saga biasa. Saga. Masa tu Saga LMST. Sekarang ni dah Saga sekarang lah. Okey, Saga macam ni. Lela, dia kata yang tu. Okey, tak apa. Kemudian saya tunjuk pula BMW. Yes. Mercedes-Benz yang 2 pintu tu. Steady. Tunjuk Alphard Velfire. Bila tunjuk tu terus automatik dalam kepala. Turun pada Velfire tu. Kau ada? Dia macam tu. Ada macam tu lah ayat sombong kena. Salahnya. Yang ini okey, dia kata. Kemudian saya tunjuk motosikal. Saya tunjuk Demak. Kenapa gambar ni ada, dia kata. Punya dia tak nak motor Demak tu. Sedangkan Demak tu tak payah down payment. Kau tunjuk IC je boleh beli kat Singa. Tiap-tiap bulan dia datang collect dekat pagar rumah kau. Bayar bulan-bulan. Saya tunjuk ke motor. Okey, kita tunjuklah LC. Boleh lah, dia kata. Bila tunjuk motorbike, okey, Harley Davidson, Vulcan, yes, motor macam ni yang kita cari. Spider yang 2 tayar depan, 1 tayar belakang tu besar. Goldwing yang besar yang kena pakai stand tu, ada gear reverse. Okey, yang ni boleh, fine. Saya tunjuk motor Honda Cup, memang tak nak. Ni kita dah cat balik semula, hantar ke KBN biar cat balik semula bagi lawa, tak nak. Okey, katalah dah kahwin, saya kata tak payah feeling sangat. Orang perempuan dia sifat terbayang, sabar, buat bertenang. Katalah dah kahwin, anak nak bagi siapa jaga. Contoh, ni siapa nama yang depan ni? Ni. Ya, siapa nama? Ya? Daniel. Daniel. Betul? Okey, Daniel. Sekarang form apa? Form 2. Wah, awak sangat lah Daniel. Saya belum terfikir pasal nak berumah tangga. Okey. Katalah dah kahwin, Daniel. Katalah anak nak bagi siapa jaga? Dia mau lain kan? Saya cakap apa tadi? Daniel, nak bagi siapa jaga? Sendiri jaga. Nak bagi nenek ke sendiri jaga? Bagi siapa jaga? Sendiri. Daniel, cita-cita rasa nak jadi apa? Arkitek? Askar? Macam mana kau pergi berperang nanti? Kau bawa anak jaga sendiri? Tak boleh tu. Maksud dia jaga sendiri ni mungkin dia ada 2. Bagi dekat pengasuh, ataupun pengasuh ni nursery lah. Nursery, dia nursery jaga budak ke? Dia ada satu lagi nursery pokok. Kau hantar kat nursery pokok, hari-hari disiram anak kau. Jadi nursery jaga budak. Tanyalah cikgu berapa harga sekarang. Budak pakai pampers pun RM500 tak lari sebulan. Dan kemudian kalaulah anak tu kita bagi dekat orang gaji minimum sekarang 1,300 sebulan. Itu pun kosong tu, bukan ada permit kan. Semua ambil main celok-celok belakang lori kan, dekat jalan dekat mana tu, dekat Pulau Kukup tu, bawa lagi. Contohlah. Itu pun sebulan 2 bulan lagi, ganti lagi yang lain. Contohlah. Nasib-nasib lah kalau dapat yang baik, RM1,300 sebulan. Okey. Maka cikgu, saya gambarkan realiti ya, adik-adik dengar, saya bagi satu realiti pada korang semua. Cikgu-cikgu ni dia bayar kereta, dia uruskan anak-anak siap tuition dengan
Suami pun bekerja, isteri pun bekerja. Kebanyakan suami isteri bekerja. Kadang-kadang dua-dua cikgu, kadang-kadang seorang pegawai, seorang cikgu, seorang ceramah, seorang cikgu. Kan? Komitmen bulanan, tanyalah cikgu-cikgu, tak kurang 10,000 sebulan kalau campurkan. Tahu? Tapi sekarang dengar fahamkan betul-betul. Sekarang saya akan kira benda yang kau tak nak aja. Rumah kita ambil rumah flat, sewa, bukan beli. Rumah flat pangsapuri yang kau tak nak tadi, kita ambil satu. Katalah kau ambil satu, sewa sebulan 500. Motosikal ambil Demak RM150. Minyak kereta dengan motosikal combine sebulan RM500. Cukup? Mana cukup RM500 sebulan? Melainkan kau tolak kereta tu sampai jalan besar baru start enjin. Seterusnya anak tadi RM500. Tu belum cerita bil api, bil air. Belum cerita lagi kalau nak beli beras, beli apa semua. So saya kira untuk benda-benda yang kau tak nak, saya dah buat kira-kira dah. Tu belum cerita tak termasuk lagi nak bagi mak bulan-bulan berapa, nak bagi ayah bulan-bulan berapa. Total keseluruhan yang kamu kena ada adalah berjumlah RM2,350 gaji bulanan untuk dapatkan benda-benda yang kau tak nak tadi. Bukan yang nak, yang tak nak. Dan RM2,350 ini purata lebih kurang bersamaan dengan gaji permulaan dalam sektor kerajaan bertaraf ijazah. Maknanya habis belajar kat sini, sambung dekat universiti sampai dapat ijazah, kemudian kerja kerajaan, sektor pertama ke masuk kerja kerajaan, gaji pertama tangga gaji lebih kurang 2250, 2350, tak termasuk yang lain-lain. 2250, 2350. Maka kalau daripada form 1 sampai form 6 main-main belajar kat sekolah, dengar benda yang kau tak nak tadi pun kau tak boleh dapat. Faham? Apatah lagi nak pakai kereta mewah, apatah lagi nak beli rumah banglo. So semua memerlukan kepada 5 perkara. Pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba berjaya. Tanyalah Cikgu Razli, berapa tahun dah jadi cikgu, akhirnya sampailah ke kedudukan ini kan? Berapa tahun dah cikgu? 33 tahun. Memang gaji Cikgu Razli agak tinggi dah sekarang, tapi dah berapa tahun kerja? Sabar kerja. Tapi korang belajar sikit, kena buat muka surat ni, banyak besok tak datang lah. Buat latihan sikit, masalah. Buat tu masalah. Suruh buat ni tak. Cikgu-cikgu ada sebab suruh buat latihan. Dan cikgu-cikgu pada hari bertemu dengan ibu bapa janganlah baik sangat. Bila mak ayah tanya pasal status anak, jujur dan telus. Janganlah bagi skrip biasa drama Melayu. Cikgu, macam mana dengan status anak saya cikgu? Kat sekolah dia macam mana? Dia ni okey sebenarnya, cuma ialah kan budak, dia main-main sikit lah. Tapi kalau dia usaha lebih sikit, saya yakin dia boleh berjaya. Oh lah, nak muntah aku dengar. Cukup-cukup lah cikgu, play safe ni. Itu sebab bila tiba-tiba ada kes berlaku membabitkan anak dia orang ni, sampai pada pengetahuan kes polis ke, sampai kena kecoh besar, dia tak percaya anak dia tu jahat. Cikgu semua cakap anak dia baik. Cakap tu terang, baru hari bersama dengan ibu bapa, cakap tu terang, supaya balik ada perhitungan di rumah. Macam mana anak saya cikgu? Macam mana saya nak cakap
Susah betul lah. Saya hari-hari doa, inilah budak ni nak pindah sekolah. Bapak dia pandang, kau apa masalah kau ni? Mana ada. Jadi budak-budak ni dia nak buat perangai kat sekolah, dia fikir hujung tahun hari bertemu dengan abu bapa besok jadi apa. Macam mana dengan anak saya, cikgu? Macam ni lah, saya susah nak cakap. Bacalah ni senarai kemungkaran yang dia buat tahun ni je. Kemungkaran, kerosakan. Dia ni tak duduk diam, meraba budak semua. Betul, sampai satu tahap kena buat macam tu. Kenapa orang dekat dalam kelas tak tidur diam, bangun merayau, pergi sana pergi sini, usik sana, baling kana baling sini. Penyakit sebiji macam saya tak payah habis kan. Hidup kita ni kena ada paturan. Kata Buya Hamka, Buya Hamka kata apa? Hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Maksud dia, hidup kena ada paturan, kena ada disiplin. Cuba tengok rambut masing-masing. Tengok berapa ramai tengok lah. Ada yang konon passion lah kan. Kau nak untuk apa? Yang terbaru cikgu, ada satu sekolah saya pergi, sekolah asrama penuh. Saya ceramah, terkejut saya. Ada satu sekolah elit ni, saya tak nak sebut sekolah mana. Cikgu dah tak boleh tegur ke budak-budak, mak bapak marah. Kesian saya tengok mak bapak sekolah berpenyakit ke mak bapak sekolah. Nak disiplinkan anak tak bagi. Loker dekat asrama tak boleh semak, hak peribadi pelajar. Sekali dia lah nak buat ganja ke buat perempuan dalam loker. Tak, saya saja cakap sebab tengah live ni, mudah-mudahan kementerian tolong tengok benda ni. Apa masalah sampai tak boleh nak tegur? Tanyalah cikgu. 3 kan dialog yang cikgu selalu cakap. Apa nak jadi dengan kamu ni? 1, dialog popular cikgu. Dialog yang kedua, kamu sedar tak periksa berapa hari lagi? Kedua. Dan dialog yang paling popular cikgu selalu sebut, kamu tahu tak, zaman saya dulu tak habis zaman dia. Sebab zaman dulu dengan sekarang berbeza. Zaman dulu pelajar lambat duduk dekat tahta tu belonggok. Hari ni duduk atas tahta belonggok, petang bapak dia datang bawa polis, bawa peguam. Apa nak jadi? Hari tu demi apa, sempena dengan hari guru, kita ada berita baik untuk guru-guru kerajaan. Kita akan berikan kenaikan pada mereka yang bergrade 52 ke atas. Tak kemarah cikgu-cikgu yang ada semua 44, 48, 41. Cikgu-cikgu tetap mengajar. Buka muka surat 20 pula. Iya, cikgu ni berkorban banyak untuk you all. Itu sebabnya kata Dr. Usman Nawang, seorang doktor, seorang lawyer, seorang engineer, semuanya bermula dengan seorang guru biasa. Tolong jangan sakitkan hati cikgu. Mana yang cikgu pesan, dengar. Sebab apa? Satu hari nanti bila kita tak belajar hari ni, contoh paling senang sekali, yang sedang mengira janggut kau tadi tu, siapa nama? Tengok, tetap orang lain jawab. Memang kau ada masalah ke kau orang ni kan? Memang macam tu cikgu yang budak-budak ni. Agaknya kau tak sedang kau kongsi tali usus perut yang sama dengan orang lain katanya. Okey, siapa nama? Kill, Il, Dil. Aku habis semua konsonan aku try dah ni. Apa dia? Dil, Aidil. Nama penuh apa? Hakim. La ilaha illallah, pedingnya aku.
Nama penuh apa? Dil Hakim. Kil Hakim. I Il. Ail. Nil. Oh, Nil Hakim. Okey. Dahsyat adik-adik dengan Oman ke? Oh, Nil Hakim. Katalah Nil Hakim. Yang belakang Nil tu siapa nama? Tengok. Siapa yang jawab tu? Yang jawab belakang yang jawab tadi. Siapa? Farhan. Siapa? Kamarul. Okey. Tak, cerita ni realiti berlaku. Yang pernah berlaku, tapi saya pakai nama Nil, saya pakai nama Kamarul dengan Farhan. 20 tahun lagi. Sekarang form berapa Nil? Form 4. Yang tu Farhan sama. Kamarul, kau bukan form 6 ke Kamarul? Kau nampak macam dah besar sikit lah. Tak apalah. Okey, Kamarul terserempak dengan Nil dan juga terserempak dengan Farhan dekat pasar malam, dekat Rengit. Dia kata, Nil, la ilaha illallah, lama betul tak jumpa kau. Lah, jumpa kat sekolah. Ini cerita 15 tahun akan datang. Berapa umur? 15. Aku cakap, berapa umur kau? 15 tahun lagi. 15 tahun yang akan datang. Berapa? 29, 28, 31, 30. Okey. Nil kata umur 30. Tersempak dengan Farhan, tersempak dengan ya Allah, Kamarul, kau mana ada? Waduh, lama betul tak jumpa. Contoh ni, Nil, kau aliran apa? Aliran apa? Form 4. Apa tu? Apa vocational? SB. Katalah kau buat, kau nak sambung jadi apa misalnya? Jadi engineer. Katalah jumpa, kau buat apa sekarang? Alhamdulillah, aku sekarang senior engineer dekat company ni, dekat KL. Oh ya ke? Lepas tu si Kamarul pula kena tanya, kau kan buat apa Kamarul? Tak apa lah, nanti lain kali lah kita cerita. Aku dah hal ni ke, kenapa jadi macam tu? Lepas tu si Faan dah lagi siap-siap. Sebab dulu kerjanya menyampuk je. Dah, ni contoh. Saya doakan korang semua berjaya. Farhan berjaya, Kamarul berjaya. Tapi benda ni lah yang berlaku dekat luar. Jumpa kawan-kawan lama, kadang-kadang dia tarik ni, tak apalah, tak payah jumpa. Buat reunion tak datang. Jumpa kawan-kawan nak gathering balik, malu sebab takut orang nampak siapa diri kita satu hari nanti. Masa tu kita menyesal, kenapalah aku tak, masa belajar dulu aku tak belajar betul-betul. Seorang sahabat saya masa sama dulu dekat sekolah dulu, sekolah Semak Melabu, masa form 3 dia ambil keputusan dia berhenti, dia masuk sekolah biasakan kampung sebab dia nak bebas. Lepas tu lepas form 5 dia tak sambung belajar, dia terus kerja kilang. Ada satu kilang base dia dekat Korea. Masa tu kerja kilang mewah, cikgu tahu kan, dulu kerja kilang mewah cikgu dulu. Kita tengok pun alah macam rugi je sambung belajar, best lagi kerja. Duit banyak, kejap-kejap bawa kereta, kejap-kejap ni. Bila latihan, kalau syarikat tu daripada, kalau kilang daripada Korea, tiap-tiap tahun hantar pergi Korea training. Yang seorang tiap tahun pergi Jepun. Kemudian ekonomi masalah. Ekonomi downturn, kilang banyak tutup. Lepas tu dia balik kampung. Sahabat saya ni balik kampung, kerja dekat kampung. Kerja dekat kampung, hidup dia jadi biasa saja. Biasa sangat-sangat. Satu hari saya turun daripada pentas ceramah saya dekat satu daerah, satu negeri, saya jumpa dia. Saya turun, saya panggil nama dia. Saya panggil dia. Dia dengan pakai t-shirt biasa, lusuh, dengan tracksuit. Kan datang ramai-ramai, program open. Saya tegur nama dia, dia terkejut, dia menangis sebab saya boleh sebut nama dia lagi. Dia peluk saya, kau ingat aku lagi? Mana pula aku lupa. Lepas tu dia dengan ambil lap air mata, dia peluk saya, dia pandang anak dia. Sekarang percaya tak Samsul Debat kawan dengan ayah?
Dah, kau gelak-gelak, ini hakikat. Anak pun tak percaya yang ayahnya berkawan dengan orang macam ni. Nah, bukan saya nak kata saya bagus, tak, tapi nak beritahu itulah gambaran dia bila kita tak nak belajar hari ni. Apa akan jadi akan datang. Dan cikgu-cikgu, please lah, punya mulia kejaya cikgu ni, tolonglah bila orang tanya kerja apa, jangan jawab cikgu je. Kenapa je tu? Saya seorang pendidik, saya bagi ilmu, saya mengajar. Jangan kita malu. You all kalau jadi guru hebat. Manusia yang hebat yang boleh jadi guru. Satu tepukan untuk guru-guru you all. Dan lepas tu bila dia cakap, ni percaya lah, sekarang percaya tak, ni Samsul Ubat ni kawan ayah, anak dia tetap banyak. Saya kata, dulu Pak Cik sama dengan ayah main bola satu tim under 15. Lepas tu ayah main keeper. Kemudian ayah ni main, lepas tu dia berlaga dengan Fendi Malik pemain bola sepak Negeri Sembilan masa tu. Sekarang ni dah jadi jurulatih lah. Lepas tu ayah sama-sama dengan Fendi Malik tu masuk hospital, berjahit dekat sini, berlaga. Dan yang bestnya, kawan saya ni dia pun dah terlupa cerita tu. Betapa dia pernah ada achievement main bola, disebabkan kesusahan hidup dia lupa dia pernah ada pencapaian tu. Ya ke? Ayah main bola tu. Yalah, ayah cerita pun kau tak percaya. Dan apa pesanan dia dekat saya? Kau pergi sekolah, kau pergi universiti, kau pergi college, kau tolonglah cerita dekat dia orang, jangan tak belajar. Imam Syafi'i kata, siapa yang tahan tak nak belajar hari ni, dia kena tahan telinganya besok dipanggil bodoh oleh orang lain pada satu hari nanti. Berapa ramai orang kena tipu hari ni disebabkan tak ada ilmu. Tu sebab pantun lama ada beritahu, cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Cari ilmu banyak-banyak. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Saya cikgu, saya beritahu, saya dah lah lahir dekat kampung Batu Kikir. Duduk dalam keluarga mak saya ni, keluarga saya, pukul 4:30 pagi mak dah kejut, bangun. Masa saya nak sulung, saya kena bangun. Lepas tu adik yang nombor 2 dah besar sikit, dia pun kena bangun. Kita kena bangun 4:30 pukul 5. Kena golek-golekkan kuih, kena tolong potong-potongkan kuih, golek-golekkan kuih donat tu dekat ni, depan kipas ni lah. Dengan muka toya tu, dengan kain, dengan tak berbaju. Golek-golekkan donat tu sejuk, susun dekat dalam bekas, bungkus nasi lemak, tentel ke kari pap. Pagi. Tahu tak apa saya cakap masa tu? Tahu tak saya cakap apa kat diri saya? Ya Allah, kenapalah aku lahir dalam keluarga ni, ya Allah. Itu ayat saya. Saya cakap macam tu. Susah hidup aku ni, Allah, kenapalah aku ni boleh macam ni? Sedangkan mak kita lagi susah. Pukul 3 pagi dia dah bangun, dia nak siapkan kuih. Kenapa aku lahir dalam keluarga ni, Allah? Itu ayat saya cakap. Baru-baru ni saya duduk dengan adik-beradik saya, cakap lah benda ni kan. Sebab lepas saya adik nombor 2 pula, lepas nombor 2 adik nombor 3 kena. Bila semua dah masuk universiti, yang kecil, yang kembar, adik saya ada yang kembar, laki perempuan tu dua-dua kena. Lepas tu dia kata, balong, kita orang pun cakap macam tu, balong dia. Tapi bila kita orang dah keluar, rupanya inilah didikan awal mak bagi kita orang rasa susah supaya tahu nikmat senang. Orang yang dah biasa senang macam korang ni, kebanyakan ni, walaupun duduk kat kampung tapi mak ayah kau senang-senang dengan korang, kadang-kadang kau terlupa. Tapi kena ingat, mak ayah kita ni, dia bukan minta kita bayar duit kat dia, dia minta kita balas dengan kejayaan. Cikgu tengok anak murid dia berjaya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Gaji tak naik, macam tu je.
Naik kenaikan yang wajib tiap tahun tu je. Kadang-kadang tiba-tiba dekat pasar malam ke dekat pasar raya jumpa, cikgu, terima kasih cikgu, cikgu ingat saya tak? Siapa pula budak ni? Barulah saya tahu rupanya itulah caranya. Dulu mana ada ceramah motivasi macam ni, tak ada. Penceramah panggil datang sekolah, mana tanya cikgu Razli, mana tanya Tuan Haji Safwan, mana ada. Kita semua naklah percaya, fokus, insya-Allah kita akan percaya. Okay, come on. Tak ada. Yang ada dulu penceramah motivasi tetap, namanya ibu, mak, mama, umi. Satu je, kau nak jadi orang, kau belajar. Itulah ayat motivasi dia. Kau nak jadi orang, kau belajar. Kita pun terfikir, selama ni aku bukan orang apa? Rupanya apa yang mak kita sebut sejajar dengan apa yang Nabi bagi tahu, khairun nas adfa'uhum linnas. Saya ambil peluang sempena Maulidur Rasul ni bagi tahu pentingnya ilmu. Nabi pun sebut talabul ilmu fardhah ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu wajib pada orang Islam. Belajar rajin-rajin. Kicau-kicau tiung batu, hinggap sekejap kedahan mati. Hina manusia kalau tak berilmu, ibarat kayu lurus dibuat titi. Hina kayu lurus buat titi, kena pijak aja. Itu sebab kena belajar. Pesan cikgu, tolong dengar. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Selagi hidup, dengar pesan cikgu. Datang dari padang keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Dengar pesan cikgu. Cikgu cakap jangan buat, jangan buat. Mak ayah kita jaga, suruh jaga ni, jaga. Jaga solat, jaga. Jangan main-main, jangan main-main. Ini bukan masanya kita nak bergurau senda. Saya beritahu adik-adik, katalah adik-adik belajar sekarang, kemudian masuk universiti. Bayangkan masuk universiti. Dekat universiti dah tak ada bunyi dah. Bangun pukul berapa ni? Tak ada dah. Kat universiti tak ada. Sendiri. Tananan bunyi jam sendiri. Kunci alarm dekat phone. Boleh bangun sendiri. Kau nak main handphone pagi sampai malam, suka tinggal. Kat universiti tak ada siapa kacau. Bila grad, kau dah ada kerja, dah ada gaji, dah ada career, dah ada gaji sebulan 3-4 ribu sebulan contoh. Masa tu boleh tak nak tengok TV pagi sampai petang? Boleh. Ambil cuti, tengok sampai petang. Kau nak berjalan, kau nak melepak sampai mati, pergi melepak. Tapi bukan hari ni. Hari ni kena kejar cita-cita dulu. Saya sekarang dah ada satu bilik kat rumah saya, PS5, siap dengan speaker, siap dengan sound system dah ada. Bilik kedap bunyi, aircon. Lepas tu bilik tu juga nak tengok live Liverpool beat Manchester City. Tak, saya cerita betul. Saya capai cita-cita saya. Tapi dalam tempoh daripada saya beli PS5 tu sampai sekarang, saya tak ada masa pun nak tengok. Bukan sebab apa, tapi saya capai tak cita-cita saya. Boleh. Mak saya nak pergi mana? Mak cakap, mak nak berjalan pergi mana? Mak pergi Kemboja, mak pergi Brunei, mak nak pergi Mekah. Mak saya dapat pergi Mekah 5-6 kali. Arwah abah saya tak sempat sebab arwah abah saya menghembuskan nafas terakhir waktu saya final year. Tak sempat tengok pun anak-anak dia berjaya. Tapi kami happy kan mak. Caranya ilmu. Dan saya nak you all buat benda yang sama. Jangan bazirkan masa. Jangan. Belajar rajin-rajin. Kalau tak nak belajar, please jangan susahkan cikgu. Berhenti. Cakap dengan mak ayah. Mak ayah, abah nak berhenti. Saya ingat saya nak tolong jual nasi ayam Mamat tu kat tepi sungai. Sedap tu. Saya ingat saya nak jual burger kat tepi jalan.
Cakap saya nak kerja jual kereta je, pergi kat Pro 2 tu jadi salesman kereta. Gila. Tapi kau jangan mimpi kau nak bayar macam komitmen bulanan macam cikgu bayar. Cikgu ni semua busuk-busuk pun ijazah. Tu ada yang master tu. Ada yang PhD, tengah buat PhD pun ada. Tengok kepala pun tahu. Berasap dia duduk tu. Nah. Iya. Tapi dia orang sekarang belajar sekadar kepuasan saja, tapi masing-masing dah ada family, dah ada benda. Masing-masing dah ada kelengkapan, dah ada rumah yang mereka nak. Dan dia mengajar ni supaya you all pun boleh berjaya. Itu yang kita nak. Faham? Faham ke tak? Dan terakhirnya, saya nak bawa satu pantun favourite saya. Cikgu bahasa Melayu pun tak sebanyak pantun yang saya bagi ni. Tak. Pantun favourite saya apa tahu? Berburu di padang data. Pernah dengar kan? Berburu di padang data, dapat rusa berbelang kaki. Kalau fahamlah maksud pantun tu. Mana dia orang berburu kat padang? Padang data pula tu. Apa kau buta kau tak nampak tak ada binatang kata tu? Orang berburu kat mana? Kat hutan. Tapi dia nak sedapkan hati dia sendiri. Dia kata dapat rusa berbelang kaki. Mana ada rusa berbelang kaki? Itu bukan rusa tapi babi. Dah kau teruk betul ni mesti kau. Makna kau dapatlah juga seekor. Berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Siapa tahu rusa berbelang kaki tu apa? Belalang. Tapi nak sedapkan hati sendiri, dah fail. Cakap je, dapat. Kita dapat rusa, tapi rusa yang berbelang kaki punya. Nak menutup kelemahan diri. Dan maksud pantun tu, kalau berguru kepala ngajar, tak berguru betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi. Nak kata bunga tak bunga, nak kata batang saja macam ada kelopak. Besok bila kau fail, dia dulu tak belajar ke? Belajar sekolah Tun Sardun dulu ya. Habis sambung belajar, tak sambung main mesti, tapi main-main agaknya lah. Itu tepi jalan dia duduk tu. Lah, Nabi kamu lah macam tu. Gila cila kalau mau taruh ke bini sokong kata. Tak betul tidak aku cakap dengan dia. Kecil-kecil tak nak mampus dah besar nyusahkan orang. Saya ni tak adalah pandai sangat. Bandai ngajuk-ngajuk sikit boleh lah. Buat suara pun tengah. Tahulah. Saya belah mak saya Jawa. Belah ayah saya Minang. Tu yang muka macam Pan Asia tu. Jawa campur Minang jadi Janang. Pantai. Itu yang bila arwah nenek saya, bayangkan nama arwah atuk saya yang belajar Jawa, Rais bin Nasian. Nenek saya Asyah binti Giming. Bila saya cakap dengan nenek saya, betul tak ni Wan macam ni? Saya pun sebut, gelap bergerak mata dia. Patut cakap lah, buruk sangat bunyi dia. Kan? Itulah. Belajar rajin-rajin. Dan saya nak share beberapa pantun. Angin bertiup, debu bertebaran, duri menusuk, luka di tangan. Walau jatuh dalam perjuangan, tetap bangkit atasi rintangan. Bambu koci jadi anyaman, bambu yang besar dibuat rakit. Memang hidup penuh ujian, yang penting bangkit walaupun sakit. Barang baru dibeli tuan, bahagialah hati bagai berbunga. Dalam menghadap pelbagai rintangan, adik-adik jangan berputus asa. Makan nasi lauk ikan dicampur kopok sedap rupanya. Jangan sekali kita lupakan, kepada Allah panjatkan doa. Ambil tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percayakan hikmah, selaut garam terasa tawar. Biar peduli orang cakap apa, kita belajar rajin-rajin. Akar keranji dikerat-kerat, campur halia dibuat jamu. Hina besi kerana karat, hina manusia kerana tidak berilmu.
cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkan menjadi intan. Bawa panah orang berburu, tupai ada di pokok berangan. Kalau sudah namanya berguru, ikutlah syarat dengan pegangan. Terbang lebah di hujung bendang, hinggap di dahan membuat sarang. Banyak sudah dapat dipandang, tiada ilmu di hamba orang. Jambu batu buah pedada, tepi sungai pokok sena. Kalau ilmu tak ada di dada, orang maju kita merana. Jadi sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau adalah silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak sekolah menjemput, rasa nak tunjuk.